And then apa yang kita kena buat? Rinse a clean burette with HCl solution. Ini pun dia tak tunjuk step yang dia rinse dengan distilled water. Tapi you kena rinse dengan distilled water dulu. Barulah you rinse dengan HCl solution. Sebab kita nak buat titration ni. Okay, titration antara base and alkali. Okay, so tengok cara rinse burette. Sama juga. Okay, teknik kita nak transfer solution. And then kita lentangkan dia. Okay, make sure all the part in the burette kena dengan solution kita. Boleh tak saya nak tanya? Agak-agaknya kenapa kita kena buat macam tu? Kenapa kita kena rinse dengan solution HCl ni? Cuba bagi you punya pendapat. Okay, type. Lebih accurate. Apa yang lebih accurate? Kenapa? Rasa-rasanya kenapa kita kena rinse burette ni dengan HCl? Tadi pun pipette tu kita rinse dulu dengan sodium karbonat. Tak nak bercampur dengan distilled water. Itulah nak tanya juga kenapa rinse dengan HCl. Sabarudin, saya tanya awak dulu. Sebelum awak tanya saya tanya awak dulu. Kenapa agak-agaknya? Takkan tak ada idea kot. Tak nak bagi tercampur dengan distilled water. Boh. Apa boh? Yang lain mana ni? Ada 49 orang ni. Tak ada 2-3 orang je respon ni. Lagi bersih. Lagi? Lain? Separate acid and alkali. Abang, kurang tepat bang. Lain? Ada idea? Okay. So, saya dah cakap tadi kan, ada kawan awak kata tadi untuk dapatkan bacaan yang, result yang lebih tepat. Itu betul lah. Okay, supaya tadi kita dah rinse untuk bersihkan burette. Kita tak tahu orang sebelum ni pakai macam mana, dia cuci ke tak cuci. First, kita cleansekan dengan distilled water. Bukan tap air pipe distilled water. Okay, dah pastikan bahan tu bersih. And then lagi satu, bila kita nak kira tentang concentration, nak dapat accurate reading, kita rinsekan dulu apparatus tu dengan solution yang kita nak guna. Supaya, kita boleh remove all the, macam tadi kalau ada saki-baki distilled water tu kan, to remove combination. Okay, so kita nak remove all the distilled water. Nak sediakan dalam burette tu medium tu hanya untuk HCl sahaja. Maknanya kita nak remove benda-benda lain. That's why kita rinse dulu dengan HCl ni tadi. Okay, supaya kita dapat result yang lebih tepat. Contohnya lah, kalau you tak rinse dengan HCl kan, you rinse dengan distilled water. So, dalam burette tu masih ada lagi distilled water kan. Bila you campur dengan HCl ni, dia akan ganggu you punya concentration of HCl tu. So you takkan dapat result yang tepat lah. Tu maksud dia. To get the accurate result. Okay, and then kita buang lah. Kan, kita drainkan dia. And then kita letak burette ni tadi pada a retort stand. And make sure, tengok. Kat sini. Okay. Fill the burette with HCl solution. Ensure that no air bubbles are trapped at the tip. Okay. First, kita letak dulu solution tadi. HCl ni. Okay, tengok teknik dia. Okay, dengan HCl ni sampai, graduated tu lah, sampai tanda kosong tu. Saya dah bagi tahu hari tu. Kalau burette yang bacaan kat atas ni kosong, yang dekat bawah tu 50. Dia terbalik. Okay. So, dan kita kena buang air bubble. Kita kena buang air bubbles. Okay, tengok. Okay, macam mana kita nak buang air bubble? Okay, cuba tengok teknik dia. Okay, nampak? Kita buka klip tu. Kita buka klip tu laju. Biar HCl ni turun dengan laju. So, bila kita nampak dah dekat tips dia ni,
dekat dia punya tip sebawah ni dah dipenuhi dengan HCl, you stop lah. Okay, you stop lah. Okay, record the initial burette. So kalau lah awak letak tu, awak dia turun banyak, so bacaan tu dah tak dekat kosong. Maksudnya tak dekat graduate yang bacaan awal. You tambahlah solution. Okay, you tambahlah HCl tu dalam burette balik. Jadi kalau you guna tak banyak, you boleh ambil je initial reading you berapa, katalah 0.1, 0.01 ataupun 0.1, 0.2, 0.5. Boleh je. Okay, as long as jangan kita nak guna solution tu daripada 50 lah. Okay, so next, you record the initial burette reading to its 2 decimal point. Okay, ingat ya. Untuk pipette, untuk burette, mesti 2 decimal point. Saya ulang balik. Pipette and burette, mesti kita guna 2 decimal point. Faham? Okay. Contohnya kita dapat bacaan 25.30 ataupun 25.35. Okay, walaupun you dapat 25.30, maknanya 25.3, tapi you kena tulis 25.30. Okay, jelas ya? Mesti 2 decimal point. Okay, kita letak dia punya penunjuk, indikator. Kat sini kita guna methyl orange, tapi dalam tu kita guna phenolphthalein lah. Okay, titrate the Na2CO3 solution with HCl. Okay, bab titration ni memang sangat-sangat penting. Okay, look at macam mana lecturer ni handle the titration punya proses. Satu tangan sahaja yang pegang you punya clip. Usually kita pegang tu dengan tangan kanan. Okay, satu tangan dengan tangan kanan pegang clip, and satu lagi tangan kita pegang beaker and swirl dia. Okay, kita goyangkan dia. Nak make sure dia mix together lah. Okay, ada pelajar, okay, seorang pegang klip, seorang goyangkan. Boleh tak buat macam tu? Saya tanya awak. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Boleh. Itu dah langgar hukum alam. Tak boleh. Kalau buat dalam makmal macam tu, kalau saya nampak memang saya tegur terus. Seorang je yang handle titration. At the same time, okay, kawan partner boleh tengok lah. You kena tengok reading lah. Okay, bacaan burette tu. Tapi yang ni tak apa. You just drainkan dia. Jangan drain laju. Okay, kita buat slowly lah. Okay, sebabnya kita nak dapat accurate reading, right? Nak dapat accurate reading. Okay, banyak volume of HCl tu kita guna untuk dapatkan untuk proses neutralization dia. Okay, so makin accurate, bila you nampak je berubah warna terus you stop. Makin tepat you punya bacaan. Okay, kalau kita guna phenolphthalein tu, okay, dia jadi warna pink kan. Bila jadi warna pink, you dapat light pink tu, itu paling accurate. Kalau you dapat pink pekat tu, itu dah kalah lah tu sebenarnya. Okay, so cuba tengok. Ya Allah. Okay. So, bila you nampak je ada perubahan warna, okay, ataupun okay, tak berubah lagi, tapi kita rinse dulu dengan distill water. Kita tambah distill water. Kenapa kita tambah distill water tu? Ada sebab dia. Nanti you kena bagi tahulah. Okay, and then control the stopcock, okay, with left hand by swirling the conical flask with your hand. Tadi saya kata tangan kanan kan, silap. Kena tangan kiri. Stopcock tu kena handle, clip tu kena handle dengan tangan kiri. Okay, conical flask dengan tangan kanan. Okay, macam ni. Nak tunjuk juga ni. Okay, so dia memang akan nampak, dia memang awak takkan selesa. Sebabnya kita biasa guna tangan kanan kan, orang tangan kiri tak ada masalah lah. Okay, tapi you kena berlatih. Benda ni kena berlatih dalam makmal. Okay, you kena handle. And then you jangan drain dia terlalu laju. Buat slowly. Okay. Okay, nampak dia ada color changes. Terus stop. Okay, and then you can
read the reading of the burette. Make sure record the final reading. Okay, the difference between the final and initial tadi dia recordkan, dia kira. Okay, and then you can repeat this procedure, okay, this titration sampai 3 kali. Okay, selalunya kita buat 4. Gross reading ni maknanya bacaan kasar. Okay, bacaan kasar. Katalah you punya first titration tu you dapat 30. Okay, bermakna, okay, untuk ulangan yang pertama, kedua, ketiga, okay, bila you dapat dah 25 mil, contohnya, dah 25 mil tu you boleh buat drop by drop. Okay, you titiskan acid tu drop by drop untuk kita dapat betul-betul bacaan yang sangat accurate. You nampak colour changes, you terus berhenti. Okay, mungkin bacaan pertama yang seterusnya tu you akan dapat sama ada 26, 28, di bawah daripada gross reading tu tadi. Itu fungsi gross reading. Okay, so calculate the concentration of HCl. Okay, ini table. Okay, table yang you guna. You ada mass, okay, you ada mass Na2CO3, you boleh kira moles. Okay, yang ni kita tak belajar lagi sebenarnya. Kita akan belajar this week and minggu depan. Okay, and then daripada mole tu you boleh kira molarity. Okay, and then okay, eksperimen ni ada gross, the first reading, second reading and gross ni yang saya kata apa tu, bacaan awal tu yang kita nak estimate agak-agak berapa banyak HCl yang kita nak guna. And then kita dah dapat volume tu, kita cari average. Okay, cari purata, berapa mil kita guna. And then baru kita calculate the molarity of HCl solution. Okay. Okay. Ini nanti final reading you akan ambil bacaan ni lah. Tapi untuk jota, okay, untuk jota you buat macam yang eksperimen 1. Okay, template yang sama. Saya tak nak bagi dah contoh. Okay, contoh tak ada dah. Yang ni you buat sendiri. Saya nak tengok macam mana you buat jota. Okay, so nanti yang reading ni minggu depan. Minggu depan kita buat ED puzzle apa semua, baru you ambil reading ni untuk buat report. Okay, so far ada soalan tak nak tanya? Okay. Ada soalan tak nak tanya? Ini lab manual dia lah. Lab manual dia, you boleh baca, okay, the learning outcome ataupun kita ambil dia objektif. And then this is the introduction, okay, the apparatus, okay. Okay. Okay, so ini dia punya prosedur. Prosedur panjang sikit lah, tadi you dah tengok video kan. So saya tak nak cerita briefly apa semua. Okay, so you buat jota based on this one of punya prosedur. Okay, dalam bentuk gambar rajah. Saya dah komen minggu lepas, saya nak lukisan yang kemas. Okay, mesti ada label. And then, okay, ini you boleh, dia punya result and calculation, you boleh buat dalam jota juga. Ini dia punya format dia. Semua dah dibagi. And then, soalan exercise ni nanti you akan jawab dalam discussion you punya lab report. Okay. Ini you kena jawab dalam discussion dalam lab report. Okay, itu sajalah untuk ni lab manual ni. Okay, and then boleh buat pre-lab untuk eksperimen tu. Kita dah discuss tadi kan? Okay, so you boleh jawab pre-lab ni. Okay, minggu depan macam biasa, waktu tu saya akan bagi masa untuk you tengok video pre-lab, okay, and then kita ED puzzle, okay, and then barulah kita discuss, okay. Sebenarnya dah discuss dah, tapi saya bagi tahu lagi sebab saya tahu bila belajar online ni mesti ada yang tak faham. Okay, kita ulang balik tak apa. Okay, kita akan discuss ED puzzle kita. Okay, boleh? Okay, and then ada Google Form. Ada yang tanya saya, Miss, kan soalannya sama? Ya, memang sama. Okay, tapi dia punya tujuan dia berbeza. Okay, so pre-lab yang ni saya akan bagi minggu depan video dia. Okay, ada soalan tak nak tanya?